Di hari kiamat datang bawa semayang yang banyak. Tapi kalau kita buat baik, tiba-tiba orang lain yang menikmati hasil dia, waktu itu kita akan rasa sangat menyesal dan sangat letih. Alhamdulillah, semua benda boleh kontrol. Tapi nak kontrol lidah ni tuan-tuan sangat susah. Karena topik yang kita bahaskan pada hari ini bukan berkait dengan orang yang pendosa-pendosa. Masya Allah, kalau pendosa tu bagi kita benda biasa. Kalau kita dengar penjenayah masuk penjara, itu biasa. Memang dia orang jahat, layak pun dia dihukum begitu. Tetapi Islam ni agama yang halus. Mungkin pada zahir orang nampak kita selamat, orang puji kita ni ahli syurga, dia orang baik, haji hajah. Orang nampak kita alim, orang nampak kita Masya Allah macam wali Allah. Sebab Allah sembunyikan keaiban kita. Tetapi wal-iyazubillah, di sisi Allah, Allah yang maha mengetahui kesilapan yang kita lakukan tanpa kita sedar. Kita ingatkan selama ini kita buat baik, tetapi rupanya di sisi Allah Ta'ala wal-iyazubillah kembali ke alam akhirat, dicampakkan ke dalam neraka kerana tergolong di kalangan orang-orang muflis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita semua daripada kesilapan dan kesalahan yang akan menghancurkan, menghapuskan, menghilangkan pahala-pahala yang kita lakukan selama ini. Kita sedia maklum, kalau cerita bab dosa, semua orang di kalangan kita tak terlepas daripada dosa. Nak buat dosa tu mudah. Tetapi semua orang ulama berittifaq, bersepakat nak buat amal soleh ni payah. Bertarung dengan syaitan, berlawan dengan nafsu. Nak datang majlis ilmu pagi ni pun Masya Allah, kalau iman tak kuat tak boleh datang waktu duha. Hari Minggu pula tu Masya Allah, hari yang memang orang boleh berjalan ke sana kemari, bawa cucu, berjalan, main, naik basikal. Tetapi nak buat amal soleh ni kena lawan nafsu. Nak buat tu pun nak dapat khusyuk, nak dapat ikhlas, bukan satu benda yang mudah. Nak dapat khusyuk dalam baca Quran, nak dapat khusyuk dalam solat, kita terpaksa berkorban banyak. Jaga banyak perkara, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga makanan yang haram jangan sampai masuk dalam perut kita. Kita dah berjaga, habis-habis jaga dah tuan-tuan, untuk memudahkan kita ni melakukan amal soleh. Korban dah banyak. Tetapi kita takut dalam keadaan kita buat baik ni pun Masya Allah ada kesilapan-kesilapan yang kita nampak kecil. Kita rasa benda ni tak besar pun jika dibandingkan dengan semayang kita, dengan tahajud kita, dengan Quran kita, dengan umrah kita, dengan haji kita. Kita rasa setakat kita mengumpat orang, memfitnah orang, menjatuhkan maruah orang, menyakitkan hati dan perasaan orang, kita rasa benda tu tak ada apa-apa kot. Kita rasa ringan. Wa tahsabunahu hayyinan, kamu anggap dia ringan, kecil. Wa huwa 'indallahi 'azim, sedangkan di sisi Allah dosanya sangat berat. Masya Allah. Sebab itulah ulama kata Islam ni agama yang syumul, agama yang sempurna. Salah satu daripada nikmat yang paling besar Allah bagi dekat kita adalah nikmat agama. Allah sendiri sebut dalam suratul Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Islam ni adalah pelengkap nikmat. Tanpa Islam, apa guna nikmat yang banyak? Apa guna kaya raya jadi billionaire, trillionaire? Orang bukan Islam pada hari ni, tapi tak ada iman, tak ada agama. Segala amal mereka ni, awal-awal lagi Allah Ta'ala tak bagi pahala. Masya Allah. Kadang-kadang orang bukan Islam ditanya kita soalan. Kan? Masya Allah. Kenapa orang Islam buat baik dapat pahala, tetapi orang bukan Islam buat baik tak dapat pahala? Kenapa orang Islam masuk syurga? Orang kafir, orang Islam buat baik, buat jahat pun masuk syurga. Orang kafir buat baik macam mana pun tak masuk syurga. Itu soalan selalu ditanya gitu. Maka tuan-tuan mulia, berkat selalu kita jumpa orang bukan Islam, kita bersembah dengan dia, Allah bagi jawapan yang pertama. Masya Allah, orang Islam buat baik, orang Islam buat jahat, buat dosa, tapi ujung-ujungnya masuk syurga juga. Sebab di sisi Allah semua dosa yang dilakukan oleh orang Islam selain daripada syirik, semuanya boleh diampunkan, boleh dimaafkan oleh Allah. Orang Islam dia buat dosa banyak, tapi dia tak buat dosa syirik.
Dosa syirik saja yang tak boleh diampunkan. Selain daripada syirik, Allah berjanji boleh maafkan dengan taubat, dengan istighfar, dengan kita minta ampun, kita minta maaf, segala dosa kita diampunkan. Memang kita banyak buat salah. Tetapi orang bukan Islam dia buat baik banyak, tapi satu kesalahan dia syirik pada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar sekali. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah telah tidak mengampunkan dosa orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi tuan-tuan mulia, habis cerita yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kenapa orang kafir buat baik tak dapat pahala? Orang Islam buat baik dapat pahala. Kita jawab pada dia, Masya Allah, orang Islam ni Tuhan dia Allah. Bila dia buat baik, Allah yang bagi pahala pada dia. Orang kafir ni Tuhan dia berhala. Jadi sepatutnya bila dia buat baik, dia kena minta pahala lah daripada berhala dia. Takkan nak buat baik, dia buat baik kepada berhala, niat untuk dapat redha berhala dia, tiba-tiba nak minta pahala pada Allah. Masya Allah, ini jawapan ulama kita bagi ya. Masya Allah, kerja dengan bos lain, bila cukup bulan minta gaji pada bos lain, mana bos tu nak bagi? Jadi tuan-tuan mulia, Islam ni agama yang sempurna, dan Islam inilah agama yang mengajar kita untuk menunaikan hukuk, adaul hukuk, menunaikan hak-hak. Ada hukukullah, ada hukukul ibad. Ada hak dengan Allah, ada hak sesama manusia. Orang yang buat dosa paling besar syirik pun, kalau dia bertaubat, dia masuk Islam, dia mengucap kalimah syahadah, dia diampunkan oleh Allah. Dosa kecil, ulama kata tak taubat pun, tak istighfar pun, sambil-sambil kita buat baik ni, Allah ampunkan dosa kita. Duduk dalam majlis ilmu, datang berjalan kaki ke masjid, Allah ampun dosa-dosa kecil, walaupun tidak beristighfar. Ramadan ke Ramadan, Allah ampun dosa kecil. Dosa kecil ni mudah diampunkan. Berwuduk, gugur dosa. Jalan kaki ke masjid, gugur dosa. Buat umrah, gugur dosa. Datang sembahyang Jumaat, gugur dosa kecil. Demam, sakit, Allah kifarat dosa kecil. Hukukullah, dosa besar dengan Allah pun, Allah syaratkan mesti bertaubat. Kena menyesal, kena tinggalkan dosa. Tetapi di sana, ada satu benda yang mana Allah Ta'ala tak ikut campur. Dalam urusan kita mengurus kehidupan manusia ni sebagai manusia, sesama kita ni, terutama dalam kita bermuasyarah, dalam pergaulan kita sesama kita, iaitu yang dosa yang melibatkan hukukul ibad, hak sesama manusia. Yang mana Masya Allah, kalau kita tak berhati-hati, bukan makna kita ni orang tak baik. Yang hadis yang Nabi sebut ni semua berkaitan dengan orang yang kaki semayang, kaki puasa, kaki zakat, kaki haji, orang yang memang istiqamah, solat tahajud tak tinggal, orang yang banyak bersedekah. Tetapi ada kesalahan yang dibuat di dunia ni menyebabkan semua pahala dia dan tidak hari kiamat. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat dua soalan yang sama dia punya pertanyaan. Yang pertama Nabi tanya kepada kita, kepada para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pertanyaan ini kepada sahabat dan kepada kita juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu wahai umatku siapakah orang yang dikatakan sebagai muflis? Muflis ni bahasa Arab sebenarnya. Tapi akhirnya orang Melayu pinjam kata-kata muflis. Bahasa orang putih bankrupt. Kan? Maknanya orang yang memang kalau kita kata berhutang tu masih lagi okey. Tapi bila diisytiharkan muflis, bankrupt ni maknanya dia tak memiliki apa-apa pun dah. Rumah pun bukan dia punya, kereta pun bukan dia punya, segala harta yang dimiliki, yang selama ini dia kerja susah payah. Semua hidup cari duit, nak jadi kaya. Tetapi tiba-tiba Allah Ta'ala jatuhkan dia menjadi seorang muflis. Masya Allah. Orang muflis ni tuan-tuan, satu dia memang tak ada memiliki apa-apa. Yang kedua sangat hina di sisi masyarakat. Orang bankrupt ni tuan-tuan, dia akan hilang rasa percaya diri, dah hilang. Nak jumpa dengan orang pun malu. Nak cakap dengan orang kerja apa pun malu. Walaupun kita Masya Allah dulu seorang jutawan, tapi bila diisytiharkan sebagai muflis, tuan-tuan boleh sangat mengaibkan, sangat memalukan. Tetapi ini muflis dunia.
Nabi tak bertanya tentang muflis dunia. Muflis dunia, orang Malaysia je tahu kita muflis, tapi orang di Filipina, orang di Singapura tak tahu kita bankrupt. Kalau dia tahu pun, dia tak ambil tahu pun. Itu lantaklah itu orang Malaysia, bukannya orang negara kita yang bankrupt. Tetapi yang Nabi SAW tanyakan ini adalah berkenaan dengan orang muflis di alam akhirat. Muflis yang hakiki, muflis yang sebenar. Kalau muflis dunia ni, ada masa kita boleh padam balik nama kita daripada senarai muflis. Kita bayar balik, kita buat balik. Tetapi muflis di akhirat, kita tak boleh nak kembali ke dunia untuk kita padamkan balik, bersihkan balik nama kita di sisi Allah Ta'ala. Maka kata sahabat Nabi menjawab pertanyaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-muflis fina, pada pandangan kami, orang bankrupt, orang muflis itu ya Rasulullah, man la dirhamalahu wala mata. Orang muflis di sisi kami adalah orang yang tidak ada duit dirham. Kan, Masya Allah. Orang Terengganu kata skepeng pun tak ada duit. Skepeng di mana sikit pun tak ada. Tak ada sekarang dah duit. Pitih tak ada. Duit dirham tak ada. Duit dinar tu duit besar lah, not besar. Dirham ni duit kecil pun, harga murah pun tak ada. Itu maknanya orang yang bankrupt di sisi kami. Wala mata. Yang kedua, dia tak ada mata. Benda-benda pun tak ada. Kereta pun tak ada, rumah pun tak ada. Itu ta'rif muflis, definisi muflis di kalangan manusia biasa macam kita. Apa muflis dunia, Masya Allah. Tetapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan, memberi jawapan pencerahan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflis min ummati, di kalangan umatku orang muflis itu adalah mayyati yaumil qiyamati bi salatin, orang yang datang di hari kiamat datang bawa semayang yang banyak, bi salatin ay salatin katsira, semayang yang sangat banyak. Bukan tak buat ibadat. Kita hari ni kalau buat satu benda penat-penat, ujung-ujung kita nak bagi ke orang benda tu, tuan-tuan. Kalau kita buat benda tak dapat ke orang, kita tak rasa letih. Tapi kalau kita buat baik, tiba-tiba orang lain yang menikmati hasil dia, waktu itu kita akan rasa sangat menyesal dan sangat letih. Di hari kiamat ada orang datang di kalangan umat Nabi SAW bawa semayang yang banyak, penuh. Bukan tak semayang, semayang full. Semayang sunat pun banyak, tahajud pun banyak, duha pun banyak, salat witir tak tinggal. Masya Allah, bagus dah. Di dunia orang ingat dia ni selamat dah orang ni, Masya Allah. Kalau tengok secara zahirnya, Masya Allah, makcik seorang ni memang hebat, pakcik seorang ni Masya Allah hebat. Benda ni kita bukan nak tengok orang, tuan-tuan. Kita muzakarah bincangkan pagi ini, kita nak tengok diri kita. Sebab Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih beritahu dalam kitab dia Makashiful Qulub, dalam bab Tariq Ahlul Karamah, jalan orang-orang mulia, di antara tanda-tanda kebahagiaan satu orang manusia, nak tahu dia ni orang bertuah ke ataupun tidak. Orang bertuah ni, tuan-tuan, adalah orang yang sebelum dia mati, Allah ubah pandangan mata dia daripada tengok kesalahan, kelemahan orang. Sebelum dia mati, dia mula melihat kelemahan diri dia dan dia mula memperbaiki kekurangan diri dia. Masya Allah, kita hari ini alhamdulillah semua benda boleh kontrol. Tapi nak kontrol lidah ni, tuan-tuan, sangat susah. Lidah kita ni, Masya Allah. Nak cerita kebaikan kita pada orang mudah. Tapi nak cerita kebaikan orang lain, itu susah, tuan-tuan. Nak mengiktiraf kebaikan orang. Sebab itulah, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian, kita muzakarah bincang pagi ini supaya kita jangan jadi orang bankrupt. Kalau kita dengar hadis ini seolah-olah yang bankrupt itu dia. Yang bankrupt nanti di hari kiamat, orang tu. Kita tak kata kita. Dalam keadaan kita tak sedar, kadang-kala kita yang terlibat, terjerumus dalam amalan yang boleh memufliskan diri kita di hari kiamat. Sangat rugi, tuan-tuan. Bahkan dalam sepotong hadis yang lain, Nabi beritahu, dia datang bawa amal yang begitu banyak di hari kiamat. Kalau diletakkan amal dia di atas gunung-gunung di dunia ni, tertutup gunung di dunia ni. Ada hadis menyebut gunung Tihamah. Mana kalau letak pahala di atas gunung, tenggelam gunung. Banyaknya pahala dia buat, sedekah dia, puasa sunat dia, zakat dia, tahajud dia, majlis ilmu dia, umrah dia, anak yatimnya, semua dia buat. Masya Allah.
Bisalatin wa siyamin. Pahala puasa pun banyak, pahala zakat pun banyak. Tetapi nanti di hari kiamat, ketika mana dia menghadap Allah Ta'ala di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan dirikan mahkamah. Kita semua akan menghadap Allah Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan wajib bersoal jawab dengan Allah Ta'ala di hari kiamat. Waktu itu tuan-tuan, Allah buka 99 buah buku catatan amal kita. Kita masuk tahun baru ni tuan-tuan, sama-sama kita azab. Kalau boleh buku kita tahun ini kosong daripada mengumpat, kosong daripada fitnah, kosong daripada kita ni buat dosa yang menyebabkan kita nanti rugi di hari kiamat. Dah lah pahala kita tak banyak. Hak tadi sebut tentang orang yang ada pahala banyak. Kita hari ini memang tahu sembahyang sunat kita 2 rakaat saja setiap hari. Quran kita pun dahlah mungkin kita baca 1 muka, setengah muka setiap hari. Quran kita baca itu pun kalau baca. Nak dibandingkan dengan kita baca, kita buka handphone, lebih banyak kita buka handphone. Dah tentu kita ni, kalau Nabi cerita orang yang datang bawa amal yang melimpah ruah pun nanti di hari kiamat boleh bengkerak. Bayangkan kita yang tak ada amalan ini, yang sikit, yang dosa banyak ni tuan-tuan. Kalau Allah ambil semua pahala yang kita dah buat, kepada mana pula kita nak bergantung? Waktu itu Allah Ta'ala akan buka buku catatan amal, 99 buah buku catatan itu di hadapan kita. Setiap buku itu seluas ala maddil basar, seluas saujana mata memandang. Buku itu besar. Allah Ta'ala akan present kesalahan-kesalahan kita, pahala dosa yang kita buat. Waktu itu tuan-tuan, masa baca kesalahan depan Allah, dalam kitab ada menyebut orang yang baca tentang dosa yang dibuat, wajah dia akan pucat jadi putih. Lesi, pucat lesi tuan-tuan. Malu depan Allah sebab dosa ni Allah tahu. Kita selama ini ingat Allah tak tahu dosa itu. Allah buka satu persatu dosa-dosa yang kita buat. Sebahagian dosa kita dah lupa. Benda kita dah tua, kita tak ingat dah dosa tu. Zaman muda-muda dulu. Tetapi semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bongkar rahsia hati kita pula. Wa hussila ma fi sudur. Allah bongkar ikhlas tak ikhlas, riya, ujub, takabur, sum'ah. Dalam hati kita ada iri hati, dengki pada orang. Sifat mazmumah kita dibongkar oleh Allah. Buku dibongkar oleh Allah. Waktu itu di mana kita nak letak muka kita. Dan tuan-tuan mulia, dosa yang melibatkan hubungan kita dengan Allah, Allah ada hak untuk maafkan. Allah boleh maafkan. Bila-bila saja Allah boleh maafkan. Tetapi dosa yang melibatkan dengan hubungan dengan makhluk, dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan kucing, dosa kita dengan ayam, dosa kita dengan semut, dosa kita dengan binatang-binatang yang kita rasa tak ada apa-apa, semuanya itu akan ada balasannya di hari kiamat. Maka tuan-tuan mulia, satu orang yang solehah, wanita solehah, lelaki yang soleh di alam akhirat, dia balik jumpa Allah, dia rasa confident tengok pahala banyak. Tetapi bila datang depan Allah Ta'ala, Allah cek sepanjang kamu hidup. Yang pertama kata Nabi, wa ya'ti qad syatama haza. Dia datang tercatat dalam buku catatan amal dia, dia pernah memaki orang ni. Kita tak perasan, kita bawa kereta, orang potong depan kita, pum, kita celaka betul. Marah kalau orang faham, gampang betul. Tak? Marah punya pasal ni. Kita ni, mulut kita ni kalau bila marah tuan-tuan keluarlah. Tapi orang yang bertakwa pada Allah, dia cakap sebelum aku nak keluarkan kata-kata apa pun aku kena fikir. Kalau perkataan ini merugikan aku di hari kiamat, orang yang kita maki itu dia pun tak tahu kita maki, dia tak dengar pun. Dia kata apa aku peduli. Kita yang tak pasal-pasal dapat dosa nak minta maaf dengan dia memang tak boleh dah. Masya Allah. Satu orang yang pernah memaki orang. Yang pertama. Yang kedua, Nabi kata wadaraba haza, pernah pukul orang ni. Satu orang sahabat Nabi SAW datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ada beberapa orang hamba saya yang selalu tipu saya. Memang salah dia, ditipu. Bila dia orang tipu saya, hamba malah kerja, tipu majikan, saya akan pukul dia orang. Apa akan berlaku pada saya nanti di hari kiamat? Nabi SAW kata 3 keadaan akan berlaku kepada kamu.
Seandainya pukulan kamu pada hamba kamu, orang gaji kamu itu, denda yang kita bagi lebih ringan daripada kesalahan yang dia buat, itu adalah limpah kurniaan daripada kamu, ihsan daripada kamu pada dia. Tetapi seandainya pukulan kamu tu sama berat dengan kesalahan dia, itu keadilan daripada kamu, tidak ada azab untuk dia, tidak ada azab untuk kamu. Dia dah kena rotan di dunia, dia tak kena seksa dari hari kiamat. Tetapi ingat, seandainya pukulan kamu, macam kami jadi ustaz di madrasah, bukan ingat bila kita jadi ustaz, kita ada lesen nak pukul anak murid ikut suka, nak pukul anak kita ikut suka, nak pukul orang bawahan kita ikut suka. Tak ada, tuan-tuan. Seandainya pukulan kamu pada hamba kamu itu lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan, untuk kamu menanti azab di alam akhirat. Orang tadi dia menangis, Arab Badui tadi menangis, ya Rasulullah, beratnya seksa di hari kiamat nanti. Susahnya kita jadi majikan. Dalam kita kena tipu dekat dunia, lepas tu akhirat kita juga yang kena, Masya Allah. Nabi SAW baca, tidakkah kamu baca ayat Quran? Allah Ta'ala menyebut, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Di hari kiamat Allah letak satu mizan neraca untuk timbang amalan kita ni. Tak akan ada seorang pun akan dizalimi di hari kiamat, melainkan semuanya akan dibalas. Walaupun kesalahan sebesar seberat zarrah pun Allah timbang. Kesalahan seberat zarrah. Saya mengajar hadis, tuan-tuan, di tempat saya, kitab Masya Allah Sunan Ibnu Majah. Dalam menafsirkan makna zarrah ni, tuan-tuan, kita nak tahu makna kebaikan sebesar zarrah, kejahatan sebesar zarrah yang akan dibalas di hari kiamat nanti. Ulama tafsirkan makna zarrah itu, yang pertama, dua penafsiran yang dimaksudkan dengan zarrah. Yang pertama dikata semut merah yang kecil. Tuan-tuan ada apa, simpan gula dekat rumah, kita tutup kemas dah tu, penutup tu, tiba-tiba masuk juga semut kecil tu, tuan-tuan. Semut halus sebesar itu, seberat timbangan semut tu, kalau kita buat kebaikan pun kita dapat pahala dia, kita buat keburukan pun kita tetap dapat dia punya azab dia, tuan-tuan, walau sebesar zarrah. Penafsiran yang kedua kepada makna zarrah adalah dia kata habuk-habuk yang berterbangan di pagi hari ketika mana terkena sinaran matahari. Kita ingat dulu masa kita kecil-kecil dulu, mak kita selalu kibas-kibaskan selimut pagi-pagi, kita duduk tepi mak kita. Kita nampak matahari masuk dalam tingkap rumah kita. Kita nampak ada habuk terbang. Itulah benda yang dinamakan zarrah, tuan-tuan. Kalau timbang benda tu berat ke tidak, tuan-tuan, Allah boleh timbang zarrah itu. Dosa kita seberat zarrah pun Allah boleh datangkan. Di hari kiamat dosa itu dibawa di hadapan kita. Kemana kita nak lari? Allah, Nabi kata orang ni datang bawa pahala yang besar di hari kiamat. Kalau kita sebut ikut tajuk yang tuan-tuan perempuan bagi itu, orang yang sangat alim di dunia tapi muflis di alam akhirat. Oh, Masya Allah. Alim ni bukan maksudnya ilmu macam ulama' besar tu. Maksud alim daripada pandangan orang Melayu ni, orang warak lah. Orang kaki semayang, kaki mengaji, kaki tadarus, kaki itu, kaki ni. Ada masa kita diuji dalam keadaan kita buat baik ni, tapi Allah, syaitan tipu kita, kita nampak orang lain pada kita semua tak baik. Ujian orang baik, orang berhijrah macam kita ni, tuan-tuan, kita bukan daripada kecil. Dah baik, kita mungkin dah umur sekian-sekian baru kita ada perasaan nak berubah. Dulu sebelum kita berhijrah, kita nampak kita bangga dengan dosa yang kita buat. Kita nak tunjuk kat orang, betul tak? Kita rempit motor ni sambil nak tunjuk pada orang. Power mak rempit ni. Lagi lepeh dia corner, lagi dahsyat. Lagi bising exhaust motor dia tu, lagi bangga dia. Masya-Allah, itu bangga dengan maksiat. Tapi bila kita dah jadi baik ni, kita dah berubah, kita dah istiqamah, kita dah taubat, syaitan tipu pula kita sekali lagi. Sebab tu hati-hati dan berwaspada dengan tipu dari syaitan. Imam Ghazali bongkar 7 lapisan, 7 taktik syaitan tipu manusia. Mula-mula dia kata masa kita tengah nakal dulu, awak ni teruskanlah buat dosa. Orang jahat macam awak ni buatlah baik macam mana pun tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu syaitan kata. Sebab tu hari ni banyak budak tak nak taubat.
Sebab apa dia kata, saya ni dah neraka Ustaz. Buat baik macam mana pun kami dah terlambat. Pakcik pun dah umur 60 tahun. Kalau nak pergi masjid malu, nak belajar mengaji dah terlambat. Alang-alang baiklah sekali harun je lah. Itu tipu daya yang pertama. Kita pula lawan syaitan. Syaitan, walaupun aku dah terlambat, tapi Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia berjanji selagi mana nyawa tak sampai di halkum, peluang bertaubat masih ada. Alhamdulillah saya bertaubat. Lawan syaitan. Syaitan kata, bagus Datuk, kau nak bertaubat. Aku pun setuju juga orang macam kau bertaubat. Jangan sampai nanti mati tak sempat taubat. Okey. Syaitan pandai ke main angin kita, tuan-tuan. Tapi alang-alang nak buat tu, janganlah buat betul-betul. Buat acuh tak acuh sudahlah. Asal solat. Asalkan semayang je. Sampai kadang-kadang mak suruh semayang, asal semayang laju-laju. Orang nak semayang ni pun mujur mak. Ada setengah orang cakap apa? Saya nak semayang ni pun mujur dah Ustaz. Nak baca Quran ni. Ustaz kata alang-alang nak mengaji, biarlah betul-betul. Nak semayang biar sampai makbul di sisi Allah. Kalau tak, buat apa semayang tak diterima. Jadi lama-lama kita pun cuba buat yang terbaik. Bila kita dah buat terbaik, syaitan tipu pula. Sayalah yang paling baik pula. Bila dah elok baca Quran, syaitan datang perasaan, Quran kamulah yang paling cun sekali baca Quran. Masya Allah. Indah sangat bacaan kamu, Masya Allah. Tak ada orang dalam kampung ni, dalam ceras ni, baca Quran sebaik kamu baca. Sudah pula tuan-tuan. Dia main kot tu pula. Jadi kita rasa kita pun paling bagus. Tidak, wahai syaitan. Aku dapat baca Quran ni pun semuanya dengan limpah kurniaan daripada Allah. Allah yang bagi, Masya Allah. Saya tak ada apa-apa, Masya Allah. Syaitan kata, Masya Allah, kamu selamat daripada tipu daya aku ya, Masya Allah. Aku nak tipu orang baik macam kamu ni. Macam-macam kamu pusing aku. Kamu psycho aku. Syaitan ingat dia psycho kita. Rupanya kita psycho dia. Wahai syaitan, aku tak ada apa-apa pun. Semuanya Allah bagi. Suara sedap pun Allah bagi. Baca Quran elok pun Allah bagi. Dapat sembahyang tahajud tiap malam pun Allah bagi. Syaitan kata, dengan sebab ilmu kamu yang tinggi inilah kamu selamat daripada tipu daya aku. Maka kata dok syaitan, la haula wala quwata illa billah. Semuanya selamat dari akhirat. Kalau kita tak muflis dari kiamat, bukan kerana kita handal, kerana Allah kesian dekat kita. Allah tolong selamatkan kita. Kalau tak, kita pun jadi orang ni, tuan-tuan. Ini tipu daya syaitan. Akhirnya syaitan bagi suntikan terakhir. Dia kata, akhir sekali aku nak kabur kamu. Nak beritahu pada engkau, buatlah baik sedaya upaya pun. Kalau Allah kata kamu ahli neraka, tetap neraka. Masya Allah. Buatlah baik macam mana pun. Kita cakap dekat syaitan, wahai syaitan, memang kalau Allah kehendaki orang buat baik pun boleh masuk neraka. Tetapi janji Allah kepada kami dalam Al-Quran, siapa yang buat baik di dunia ni, melakukan amal soleh, maka Allah telah akan masukkan dia ke dalam syurga. Kami lebih percaya janji Allah daripada janji syaitan. Syaitan kata buat baik pun masuk neraka. Kami percaya Allah Ta'ala tak pernah menyalahi janji. Orang buat baik pasti masuk syurga. Jadi kami percaya pada janji Allah Ta'ala. 7 tipu daya syaitan lepas, baru kita selamat, tuan-tuan. Tapi ini nak lepas ni bukan senang. Bukan senang nak lepas, tuan-tuan. Kita jadi jahat pun ditipu. Kita buat baik pun ditipu lagi. Dah datang bawa sembahyang, puasa, zakat, haji banyak. Tapi dia gerakkan lidah kita mengata orang. Memaki orang. Kita rasa tak salah pun mengumpat. Kan? Nabi tanya satu soalan, tahukah kamu siapa muflis? Yang kedua, Nabi tanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kamu tahu apa makna mengumpat? Kita hari ni, tuan-tuan, disebabkan media sosial ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Semoga Allah lindungi kita daripada kejahatan media sosial. Mengumpat menjadi ringan. Mengumpat menjadi mudah. Mencela orang jadi mudah, tuan-tuan. Hari ini setengah orang dipakai fake account. Dia bukan letak nama dia, dia letak muka orang lain, nama orang lain, untuk dia maki orang dengan sewenang-wenangnya. Tak ada tanggungjawab. Ini netizen-netizen, semoga Allah Ta'ala ampunkan mereka. Rasa tak ada apa dia, kita tulis dosa. Dulu mengumpat dengan mulut, sekarang mengumpat dengan jari. Maki orang dengan mulut, maki orang dengan jari. Buka aib orang. Ini semua, Masya Allah, media yang terbuka luas. Dan di situ manusia tak takut pada Allah sebab dia rasa apa? Tak ada siapa pun boleh tangkap aku sebab aku ni guna fake account, aku guna nama orang lain. Tetapi tuan-tuan mulia,
Benda ni sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Nabi tanya apa makna mengumpat. Sahabat Nabi untuk mengumpat, sahabat Nabi kata, Masya Allah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Masya Allah, Nabi SAW beritahu, mengumpat itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut apa-apa saja tentang saudara kamu yang dia tak suka. Kita ni payah nak mengumpat orang jauh, tuan-tuan. Tapi kita paling mudah mengumpat orang paling dekat dengan kita. Mengumpat mak kita. Kan? Kita jaga mak kita yang sakit. Masya Allah. Memang besar pahala jaga ibu yang sakit. Tapi belakang-belakang, kitalah anak yang paling banyak menyebut tentang kelemahan ibu kita depan orang lain. Masya Allah. Kan? Dosa kita dengan adik-beradik. Kita rasa apa salahnya kita nak cerita tentang benda betul. Bukan benda tak betul. Benda betul dia buat. Nabi kata, apa saja yang kamu sebut tentang saudara kamu yang dia tak suka bila dia tahu benda tu. Memang dia tak nak dengar benda tu. Walaupun benda tu betul. Kita ni payahlah jadi orang baik ni. Tengok orang buat salah pun kita tak boleh nak sebut, tak boleh nak ulas, tak boleh nak komen. Orang putih pula disuruh komen. Dia khabar, what is in your mind today? Hari ni apa yang terlintas dalam fikiran awak, tolong tulis dalam Facebook ni. Kita pun tak puas tengok orang. Aku pagi ni memang sakit hati, menyirat betul dengan brother ni. Dia buat aku tension. Masalah dia kalau kita sebut nama orang tu tak apa. Ini dia buat sebut secara umum sampai semua orang terasa hati. Semua orang rasa kau ni tuju ke aku ke ni? Kan? Sebab benda tu terlalu umum. Lepas tu kita bagi pula ruangan komen di bawah. Orang pun komen, Masya Allah. Kan? Baru ni kisah apa ni? Orang berbini dua, Masya Allah. Cerita tu hangat lah. Memang sensasi. Saya sepatah pun saya tak berani nak komen. Saya malah nak campur. Benda hak tak ada kena mengena dengan kita. Esok di hari kiamat nak kena jawab. Walaupun Masya Allah orang seronok. Orang lelaki pun seronok. Orang perempuan marah lah dengan cerita tu, tuan-tuan. Orang lelaki semua Masya Allah Tapi tuan-tuan, mula kita tak nak ulas. Sebab apa? Tak ada kena mengena. Orang tanya saya apa ulas ustaz, komen ustaz tentang cicit Nabi SAW yang datang daripada Maghribi. Saya kata saya tak ada komen. Saya tak kenal dia. Saya tak pernah tahu siapa dia. Jadi saya buat apa saya nak komen? Saya tak tahu. Benda yang tak tahu, buat tak tahu, sudahlah. Ini nak korek dia siapa, dia datang sini kenapa, dia nak buat apa aktiviti dia, tak payah. Baik kita korek kelemahan diri kita. Banyak hari ni tuan-tuan kita nak tahu semua benda. Ada benda yang tak patut kita tahu pun. Soal rumah tangga orang kita letak pada dia sebagaimana kita tak suka orang ambil tahu hal rumah tangga kita. Kita jangan ulas tentang rumah tangga orang. Buat apa kita nak campur? Dia masalah dia berkahwin dua ke apa ke itu, selesaikan sama-sama keluarga dia. Mahkamah ada, semua orang ada, keluarga ada, boleh mendamaikan. Jangan kita pula tukar siram api. Kita tak kenal dia, nak minta maaf dengan dia pun nanti kita malu nak minta maaf dengan dia. Bercakap tu mudah, tapi bila terfikir nak minta maaf bila? Itu yang pertama tuan-tuan, media sosial ni. Inilah benda yang paling memufliskan kita, membengkrakkan kita nanti di hari kiamat. Tengok benda maksiat tu dah selalu dah. Ini tengok cerita orang pula. Kalau tengok cerita orang tak baik, scroll terus cepat-cepat, tak apa. Baca juga, tengok juga, nak ambil tahu juga. Itu pun termasuk juga tuan-tuan. Kalau hati kita membenarkan apa yang dia buat, habis kita tuan-tuan. Orang pula bercerita. Orang mengumpat depan kita. Puak-puak sambil masak. Bercerita-bercerita. Apalah budak tu. Begini. Kita tak komen pun. Tapi hati kita share dah tuan-tuan. Dah share dah. Dia punya dosa tu dah masuk dalam akaun kita dah. Walaupun kita tak membawa pun. Hari ni Masya Allah kita takut dulu kalau dengar cerita mengumpat ni. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Mengumpat itu lebih berat daripada berzina. Orang tu tak berzina, dia kahwin. Ini kalau dia berzina pun kita cerita keburukan dia berzina sekalipun, kita jaja keburukan dia, mengumpat kita tu lebih berat daripada zina yang dia buat. Kita duk ingat dia teruk, rupanya kita lagi teruk pada dia. Ini syaitan. Dia selalu kata orang lain teruk, kita tak teruk. Orang lain buruk, kita baik. Orang lain kotor, kita bersih. Itu syaitan punya sifat. Kita tak perasan tuan-tuan. Kita takut. Nabi kata menyebut tentang saudara kamu, benda betul dia buat. Itulah mengumpat. Kalau dia tak suka,
Memang dia kahwin, tapi dia tak suka orang cerita hal dia. Ini rahsia saya. Tuan-tuan tak payah cerita. Benda betul pun, tapi dia tak suka kita komen. Tak payah cerita. Maka kata sahabat Nabi SAW, afraita in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasulullah, apakah pendapat tuan seandainya apa yang kami cerita tentang sahabat kami itu betul-betul ada pada diri dia, keburukan itu betul ada pada diri dia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Kalau betul benda yang kamu cerita itu, keburukan itu betul ada pada diri dia, engkau telah mengumpat dia, masya-Allah. Dan dosa mengumpat ini Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Hujurat, sama macam memakan daging bangkai saudara kita hidup-hidup. Satu orang sahabat, tuan-tuan, masya-Allah, hari itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dia masuk dalam Masjid Nabawi, tuan-tuan, masya-Allah. Cuma dia ceritalah hal agama macam kita lah, ada di kalangan kita ni orang yang bersemangat lebih. Depan orang ramai dia cerita buat agama ni, orang lain pun belakang-belakang, poyo betul lah dia ni. Kan, nak tunjuk terror lah tu. Jadi dia pun masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar daripada bilik tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan sebuah bekas, beritahu kat mereka, muntahkan balik daging Abdullah bin Umar yang kamu telah makan pada hari ini. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, hari ini kami puasa, kami tak makan daging. Kami tak makan daging, hari ini kami puasa. Nabi SAW beritahu, mengumpat saudara kamu berarti kamu telah makan daging dia walaupun kamu puasa, sebenarnya kamu telah berbuka puasa. Kamu telah makan daging dia hidup-hidup. Saudara Muslim. Sebab itu tuan-tuan, jadi orang Islam ni bagus dah. Tapi nak jadi orang Islam yang betul-betul selamat, kita nak jaga diri kita ni, tuan-tuan. Hal orang lain tak apa. Hal kita ni yang kita takut kita sangkut. Ulama kata nak buat pahala banyak mudah, tapi nak jaga pahala tu kekal sampai depan Allah. Pahala tu macam kita buat di dunia, ikhlasnya, tak ada orang kata riak, ujub, takabur, tak ada. Kita tak nak jadi orang rugi. Yang mana Allah sebut dalam Quran, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjuk pada kamu orang yang paling rugi pahalanya di dunia ni? Iaitu siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Segala pengorbanan mereka di dunia semuanya telah sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka sangka mereka berbuat baik. Satu lagi, tuan-tuan, medium yang mudah untuk kita mengumpat orang, fitnah orang ni, tuan-tuan, adalah berbicara tentang isu politik, tuan-tuan, masya-Allah. Memang Islam ni tak terlepas daripada politik, kita pun cakap begitu. Islam dengan politik tak bercerai. Memang sebahagian daripada itu. Tapi politik yang macam mana? Politik yang ada usul. Politik yang berlandaskan syariat. Tuan-tuan yang mulia, bukan berarti sembrononya kita boleh ikut. Hari ini kalau kita baca surat khabar, kita terima daripada media sosial, cerita betul, cerita tak betul. Kerana kita pun tak tahu mana satu betul tak betul. Kita nampak pemimpin ni buat salah. Kadang orang aibkan dia, buka gambar dia. Ada orang aibkan dia, orang cerita buka dia punya cerita dia, tuan-tuan, masya-Allah. Banyak cerita sensasi dalam dunia ni. Kita takut nak komen sebab takut nanti bila kita komen Allah buka pula bahagian kita, tuan-tuan. Maruah saudara Islam ni sangat tinggi. Sebab itu pada haji wida, haji terakhir pesanan Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi tanya sahabat, tahukah kamu hari apa ini dalam hajatul wida? Tempat apakah ini? Bumi apakah ini? Bulan apakah ini? Sahabat Nabi jawab, hari ini adalah hari yang dihormati, hari Arafah. Bumi ini bumi yang dihormati. Kan? Bumi Masy'arul Haram ni bumi yang dihormati. Bumi Mekah ni bumi yang mulia. Bulan apa ni? Bulan haram, bulan yang dimuliakan. Nabi kata, sebagaimana Allah jadikan bumi ini haram, tanah ini haram, dimuliakan, bulan ini bulan haram, hari ini aku nak isytiharkan di hadapan kamu, sesungguhnya harta saudara Islam kamu, maruah saudara Islam kamu, diri saudara Islam kamu juga dihormati sebagaimana kahurmi yaumikum hadza, kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana kamu menganggap bulan ini bulan yang suci, bulan yang mulia, tak boleh buat salah di dalamnya, saudara Islam kamu pun kamu kena jaga hati dan perasaan mereka, maruah diri mereka. Siapa yang mempermalukan saudara dia,
di atas kesalahan yang dia tak pernah buat. Ini kita takut tuan-tuan. Dia tak pernah buat salah, tetapi kita dengan pasti kata dia buat. Kata Nabi SAW, dia tak akan mati, orang tadi tak akan mati, melainkan Allah Ta'ala akan takdirkan dia pasti akan buat dosa tersebut. Dosa yang dituduh orang lain melakukan, dosa itu padahal dia tak buat. Sangat takut tuan-tuan. Membuka aib seorang Islam, Allah Ta'ala akan malukan dia sampai dalam rumah dia sendiri nanti. Kita tak sanggup nak menengok muka anak bini kita dengan kesalahan yang Allah Ta'ala aibkan. Sebab itu tuan-tuan, hati-hati dalam kita bergaul dengan sesama saudara seagama dengan kita ni. Jangan sampai kita buka benda yang akan menyebabkan dia malu, dihina pada pandangan masyarakat. Kita hari ni contohnya nak menegakkan kebenaran. Kita nak menegakkan kebenaran. Tetapi nak menegakkan kebenaran pun ada cara yang baik, ada cara yang betul. Jadi tuan-tuan mulia, Nabi SAW beritahu, seandainya dosa itu tidak ada pada saudara kamu, berarti kamu telah memfitnah dia. Masya Allah. Hari ni cerita fitnah ni dah jadi mainan tuan-tuan. Dalam masyarakat Melayu kita ni berita fitnah. Dulu kita dengar berita apa macam-macam lah, kisah-kisah dulu kan. Sumpah semerah padi kita dulu tengok cerita dulu kan. Kita muda-muda. Disebabkan fitnah orang tu kena sula tuan-tuan. Masya Allah. Itu zaman dulu. Fitnah zaman dulu. Kita banyak tengok cerita-cerita dulu. Cerita Piramli, cerita fitnah. Angkara begini-begini. Habis rumah tangga hancur, kehidupan hancur, angkara fitnah. Tapi fitnah zaman moden tuan-tuan, Masya Allah. Sekelip mata saja dengan media sosial ini, kita boleh hancurkan diri satu orang manusia. Kita boleh hancurkan diri dia. Tetapi kita kena ingat, apa yang kita buat ini, Nabi SAW beritahu dalam hadis yang pertama yang saya baca tadi, di dunia dulu dia pernah memaki orang, dia pernah memukul seseorang, wa qadhafa hadha, dia pernah menuduh seseorang, orang tu tak pernah berzina, orang tu tak pernah berliwat, orang tu tak pernah buat apa-apa kesalahan. Kita hari ni tuan-tuan, nak tak nak bila buka surat khabar, duduk kedai kopi, sedikit sebanyak tercerita tuan-tuan, terkomen. Allahu Akbar. Menuduh orang melakukan zina, qazaf tuan-tuan. Besar tuduhan itu tuan-tuan. Kan? Allah Ta'ala sampai turunkan suratul Nur. Nak menceritakan kepada kita, lebih baik kamu jangan komen. Kalau kamu tak komen cerita Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala itu, lebih baik. Allah bagi nasihat pada kamu. Jangan dapat berita sensasi. Kadang-kadang berita sensasi ini orang munafik yang sebarkan. Nak cetuskan pergaduhan antara kita, orang munafik yang sebarkan. Tapi orang Islam yang menerima benda ni tuan-tuan. Masya Allah. Orang yang bodoh dia akan termakan dengan fitnah ini tuan-tuan. Sebab tu hati-hati. Kalau orang berborak dengan kita tentang keburukan orang, apa kita nak buat? Sama ada kita hentikan dia, ataupun kita tak mampu, kita lari tuan-tuan. Dia pun tahu orang ni, Mamat ni tak suka dengar cerita aku. Aku nak share je. Engkau lari buat apa? Aku tak nak dengar cerita orang. Walaupun nampak kita ni macam orang Indonesia kata syok suci. Kan? Syok suci ni maknanya perasaan bersih. Tetapi biarlah orang nak kata apa, saya tak nak share tak nak join benda ni. Kalau ada macam grup WhatsApp banyak cerita keburukan orang, kita left tak apa. Bukan kerana kita bagus. Memang orang kata apalah dia ni, orang cerita sikit pun dah nak left grup. Kan? Hati tak kental langsung, bukan masalah kental. Saya baca, saya juga dapat saham juga di hari kiamat. Saya dah lah pahala sikit. Jadi tuan-tuan mulia, Nabi kata di dunia pernah menyakiti orang, pernah menuduh orang, wa akala mala hadha, dia pernah makan harta orang ni. Hati-hati harta anak yatim. Kita menguruskan masjid, kita menguruskan madrasah, macam saya ada madrasah, takut sangat termakan tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kami ni berceramah merata-rata ni tuan-tuan, tak tahu duit mana dah duduk dalam poket ni. Kalau saya punya budak yang jaga saya ni, dia kata duit ni merata-rata. Bukan kata banyak duit. Yang tuan-tuan kata saya banyak duit pula. Tapi duduk pakai dalam jubah ini, dalam jubah sana. Ada orang bagi kadang ini untuk sekolah ustaz. Masya Allah. Kita mana dah ingat 3 hari berjalan. Tapi kadang-kadang balik, ya Allah ampunkan. Tak apa. Kalau rasa was-was, masukkan semua dalam madrasah. Tak apa. Sebab apa tuan-tuan? Takut termakan. Satu orang Syekh muhaddis besar daripada India, Maulana Abdul Rahim Raipuri rahimahullah, telah meninggal lah dia kata.
Dia bagi nasihat pada anak murid dia, menguruskan madrasah, menguruskan rumah anak yatim, menguruskan harta orang ramai, memang nampak mudah. Tetapi kalau kamu nak senang di dunia, kamu buatlah seenaknya, tetapi nanti di hari kiamat, kalau kamu termakan harta orang ramai, waktu itu kamu nak minta maaf dengan siapa? Kalau kita ada salah orang, kita ingat saya ada hutang dengan dia. Tapi ini sumbangan orang ramai bagi kat kita. Kita termakan duit itu, kita nak minta halal pada siapa? Kita dah tak ingat siapa yang infak. Sebab itu dia kata, kalau kamu nak senang di dunia, kamu akan susah di akhirat. Tetapi kalau kamu nak senang di akhirat, kamu kena particulars, kena detail dekat dunia ni. Kalau kita tak ragu-ragu dengan benda tadi, kita masukkan semuanya dalam tabung supaya kita terlepas dalam akhirat. Memang agak berat tuan-tuan. Ya, memang kita tak nafikan menguruskan masyarakat ni bukan senang. Kalau ikutkan tak ada orang nak ambil tanggungjawab. Kita dah dilantik, kita pegang dengan penuh amanah tuan-tuan. Ini satu benda yang sangat besar. Termakan harta orang. Kadang-kadang tuan-tuan kita ada tanah. Hari ini berapa banyak orang alih batu panjang tuan-tuan. Nak besarkan, nak dapat tanah tu dah besar ni, nak alih batu panjang bukan jauh pun, sikit je. Satu hasta kita alih ke batu panjang tu jauh sikit supaya kita dapat tanah besar. Siapa yang mengkhianati mengambil tanah orang tanpa hak di dunia ni, tanah orang, pagar tu kita alih tuan-tuan. Tuan dia dah duduk Kuala Lumpur, tanah tu kat kampung, anak cucu tak ambil tahu dah. Allahu Akbar. Walaupun dengan kadar satu jengkal kita ambil tanah orang tanpa hak tuan-tuan, di hari kiamat digantungkan tanah tersebut di leher kita. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa yang pernah berkhianat terhadap amanah orang ramai di dunia ni, di hari kiamat digantungkan barang tersebut, dikalungkan di leher. Satu padang mahsyar boleh tahu orang ni dulu pernah khianat harta orang ramai. Allahu Akbar. Sebab tu kita rasa bertuah tak jadi, kan? Kita tak pegang apa-apa jawatan tu sebenarnya rasa bertuah tuan-tuan. Sebab Allahu Akbar. Dekat dunia ni 60 tahun, 70 tahun seronok tuan-tuan. Tetapi balik ke alam akhirat, banyak sangat benda yang dosa kita sendiri pun kita tak boleh nak tanggung. Apatah lagi dosa-dosa yang lain. Tuan-tuan mulia Masya Allah. Sambung lagi. Dan Nabi SAW beritahu dia makan harta orang ni. Dan wasafaka damahada, dia menumpahkan darah orang ni. Kadang-kadang kita kena minta perlindungan pada Allah seumur hidup aku, ya Allah, jangan sampai tangan aku ni terbunuh orang tuan-tuan. Bunuh binatang banyak dah. Semalam rumah saya call saya, abang, boleh ke saya bunuh labah-labah dalam rumah ni? Takut dia gigit anak pula. Saya kata memang dari segi hukum semua benda yang membawa bahaya kepada kita memang kita boleh bunuh. Tapi bukan kita ada lesen nak bunuh sewenang-wenang. Kalau mampu kita keluarkan laba-laba tu tanpa menyakiti dia, lebih baik. Dia masuk rumah kita, mana dia tahu rumah ni rumah orang. Jadi kita tak nak nanti susah di hari akhirat nak jawab depan Allah. Walaupun kerana gara-gara seekor laba-laba. Seorang wanita yang kita dengar cerita dia masuk neraka disebabkan seekor kucing. Masya Allah. Dia bela kucing, tak bagi makan, tak lepaskan kucing, tiba-tiba kucing mati. Allahu Akbar. Kadang-kadang saya pun takut tuan-tuan, Masya Allah. Bela ikan, seronok nak bela ikan. Ikan kelah tuan-tuan. Kak Pahang banyak ikan kelah. Ikan harga mahal, nak bela susah. Hidup payah, mati senang. Allahu Akbar. Kadang-kadang datang kedai Cina, akuarium. Ustaz, dulu lama tak datang. Oh, lama dah tak bela ikan. Ini datang balik, nak bela semula lah ni. Ya, nak bela semula lah ni. Dah lama dah tak bela ikan. Sebab apa? Bela asyik mati je, baik tak payah bela lah. Kan? Sebab apa? Besar dia punya persoal jawab dia dan pertanggungjawapan dia di hari kiamat besar tuan-tuan. Nak bela binatang, bela lah. Bela dengan ihsan, dengan baik. Biar kucing tu kenyang. Di hari kiamat esok dicerita dekat Allah, ya Allah, Tuhan kami baik sangat, bagi kami makan frisky setiap hari. Biar kucing tu jadi cerita depan Allah Ta'ala tentang kebaikan kita tuan-tuan. Jangan kucing tu cerita kejahatan kita nanti di hari kiamat. Menyakiti makhluk-makhluk Allah ni sangat berat. Kemudian dia kata Masya Allah, wa daraba hadha, dan dia pernah pukul siapa-siapa, Masya Allah. Terpukul orang.
Kita hari ni masyarakat kadang-kadang kerana kita ni kuat, kita senang nak pukul orang. Kita pula ada silat, pula ada kungfu pula, Masya Allah. Lagi dapat lesen nak pukul orang. Dengar pula dia buat salah, lagi sedap kita pukul. Tuan-tuan yang mulia, semua benda ada dia punya pertanggungjawapan dia. Maka akhirnya kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanati. Nanti di hari kiamat, pahala yang banyak tadi akan diberikan kepada orang yang pernah dizalimi ataupun diambil hak dia, dipukul oleh kita, disakiti oleh kita. Hari ini banyak orang dia tak pukul orang dengan tangan, dipukul orang dengan lidah. Masya Allah, lidah ni Masya Allah paling tajam. Sehingga tuan-tuan mulia, saya nak share satu hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu satu hari dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni ya Rasulullah." Ceritakan kepada aku ya Rasulullah, an amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Amal yang boleh menyebabkan saya masuk syurga dan terjauh daripada api neraka. Ya Rasulullah, boleh tak? Nabi SAW kata pada Sayyidina Muaz bin Jabal, memang soalan Muaz ini menunjukkan cerdiknya sahabat Nabi ni, Masya Allah. Anak murid Nabi yang paling Nabi sayang, yang paling Nabi bangga, yang dinamakan mufti bagi umat akhir zaman adalah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beritahu kepada kami ya Rasulullah, amalan yang dapat menyelamatkan kami daripada neraka dan memasukkan kami ke dalam syurga. Nabi kata, laqad sa'alta an amrin azim. Soalan kamu ni soalan yang sangat besar. Satu orang nak masuk syurga, nak selamat pada neraka, bukan sikit benda dia kena buat, banyak benda dia kena buat, banyak benda dia kena jaga. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tapi walaupun begitu kata Nabi, dia tidak mustahil. Orang yang dimudahkan oleh Allah untuk buat kerja tu, dia akan dipermudahkan. Sebab itu kita kena berdoa pada Allah, tuan-tuan. Dalam bab ni yang kita dengar cerita ni, bukanlah bila kita dah dengar cerita nanti kita jadi putus asa pula, tak nak buat baik pula. Tidak. Teruskan buat baik dan teruskan berdoa, teruskan berharap pada Allah. Kunci untuk kita selamat adalah takwa, tuan-tuan. Letakkan perasaan takut dalam hati kita, sentiasa takut pada Allah. Sudah tentu dalam perkara yang paling kita takut pada Allah, itu lidah kita ni. Kita sangat bimbang jangan sampai lidah kita ni menyakiti Masya Allah orang lain. Sebab itu Nabi beritahu tiap-tiap hari anggota badan kita ni merayu pada lidah. Wahai lidah, tolonglah jaga dirimu wahai lidah, disebabkan kami semua boleh dicampakkan ke dalam neraka. Walaupun lidah ni lembut, tidak bertulang, tapi Masya Allah, kalau dia menyakiti orang, Masya Allah, sekali dia bedal orang terduduk, tuan-tuan. Kan? Sekali dia keluar je, kadang-kadang sebulan orang tak keluar rumah kerana lidah kita, waliyazubillah. Jadi tuan-tuan mulia, Nabi SAW beritahu amalan yang boleh menyebabkan kita masuk syurga dan selamat daripada api neraka, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesiapa pun. Ikhlas dalam beribadat pada Allah, jangan ada syirik. Wa tuqimus solat, istiqamahkan mendirikan sembahyang. Wa tu'tiz zakat, bayar zakat, tunaikan zakat. Wa tasum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah, semua kita dah buat, tinggal nak ikhlaskan hati kita saja. Semua dah buat, alhamdulillah, tak ada yang tinggal. Wa tahujjul bait, dan menunaikan haji di Baitullah. Thumma qal, kemudian Nabi sampaikan lagi, selepas kita dah buat semua benda ni, maukah aku tunjuk pada kamu pintu kebaikan? Rupanya Abu Abul Khair, pintu kebaikan ni banyak. Aku nak tunjuk pada kamu satu-satu pintu kebaikan. Nak tak? Nak tahu tak tuan-tuan pintu kebaikan? Bila kita masuk, kita dapat segala khazanah kebaikan di situ. Masya Allah. Maka Nabi tanya pada sahabat, maukah aku tunjuk pada kamu? Apakah itu pintu-pintu kebaikan? Dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah. Pintu kebaikan paling besar sekali adalah puasa. Siapa yang dapat diberikan oleh Allah kekuatan berpuasa, berarti dia dah dapat pintu kebaikan yang besar. Bukan sedang nak puasa, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi macam kita orang ni, tuan-tuan, jadi ustaz. Kadang-kadang kita tinggi nak puasa hari Isnin. Tiba-tiba pagi ni kawan kata, ustaz, insya-Allah lepas ni kita ada jamuan makan. Ustaz, nanti anak kita orang nak cukur kepala ni. Ustaz datang rumah saya, kami nak sembelih kambing. Allah Akbar, baru nak puasa. Tapi siapa dapat puasa memang handallah, saya mengaku, tuan-tuan. Kan? Ayah saya, Masya Allah, semoga Allah panjangkan umur dia. Allahu Akbar. Orang biasa, tuan-tuan. Tapi lepas raya pertama, raya kedua dah puasa dah, tuan-tuan.
Kita ujung-ujung baru habis puasa 6. Orang yang Allah bagi kekuatan berpuasa ni bukan calang-calang nak dapat istiqamah Isnin Khamis, dapat puasa hari putih. Allahu Akbar. Puasa ni sebenarnya menghalang laluan syaitan untuk aktif menguasai diri kita. Siapa banyak puasa, syaitan kata asyik Roblox ya aku ni. Tak dapat nak masuk menghadap dia, nak merosakkan dia. Sebab apa? Kita rajin berpuasa. Nabi kata as-saumu junnah, puasa itu pintu kebaikan dan diperisai untuk menutup iblis untuk menguasai diri seseorang. Jadi sebab itu bila kita puasa, kita jangan berkelahi dengan orang, kita tak mengumpat, kita menjauhkan diri kita daripada segala benda yang maksiat. Sebab kata buat apa aku lapar, kalau aku mengumpat orang, aku makan daging dia pula. Jadi sama macam tak puasa. Akhirnya kita akan tinggal. Lebih baik tak payah bercakap. Kalau bercakap, takut datang dosa. Masya Allah, ya? Masya Allah. Yang kedua dia beritahu, yang dinamakan pintu kebaikan itu sedekah. Pintu kebaikan tadi hak wajib, ini sedekah yang sunat. Sedekah ni pintu kebaikan dalam masa yang sama tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah ini akan memadam dosa-dosa kita sebagaimana api memadamkan air. Sekali kita sedekah, contoh tabung masjid hari ni, Masya Allah, RM10 kita masuk, sama macam kita sembah api yang sedang marak dengan air. Habis dosa kita tuan-tuan bila kita bersedekah. Masya Allah, besar dah tu. Kemudian dia beritahu salatul rajul fi jawfil lail. Pintu kebaikan yang ketiga yang paling besar yang kita semua nak kalau boleh dapat pintu ini, iaitu sembahyang tahajud di tengah malam. Masya Allah, ini pintu kebaikan yang besar. Siapa dapat tahajud tiap-tiap malam ni tuan-tuan, itulah jalan wilayah, jalan kewalian. Allah nak pilih kita jadi wali Allah Ta'ala sebelum kita mati. Sebab itu istiqamah. Kita bangun tahajud tiap-tiap malam walaupun 2 rakaat. Kalau tertinggal, lepas azan tu kita qadha balik sembahyang tahajud kita 2 rakaat dan witir. Supaya kita hari itu termasuk di kalangan walaupun dah hutang sebenarnya. Tapi Allah kira cash juga tuan-tuan. Sebab kita bayar juga lepas daripada Masya Allah. Sebab itu di negara Arab, kalau ada orang dia terlepas sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, lepas habis sembahyang fardu dia pergi belakang, dia sembahyang 2 rakaat qadha. Itu biasa di negara Arab. Cuma di tempat kita ni, kita takut pula orang kata apakah hal pula dia ni. Lepas sembahyang subuh ada sembahyang sunat ke? Itu jadi jangan sangka buruk ni tuan-tuan. Orang buat benda-benda tanya dulu, jangan cepat hukum dulu. Kenapa tuan sembahyang baru lepas imam bagi salam, tuan pergi belakang sembahyang 2 rakaat? Sembahyang sunat selepas subuh ada ke? Tak ada. Saya tadi terlepas sembahyang sunat sebelum subuh, jadi saya qadha ni. Masya Allah. Itu biasa tuan-tuan di negara Arab. Tempat kita orang tak buat. Tapi tak salah tuan-tuan. Nabi pun baca ayat tentang kelebihan sembahyang tahajud. Tatajafa junubum anil badajah. Kemudian Nabi SAW beritahu, maukah aku khabarkan kepada kamu bira'sil amri, kepala bagi agama ni apa dia? Wa umudu, dan tiangnya. Wadhir watu sanami, dan puncak daripada ketinggian Islam ni apa dia? Maka Nabi SAW, sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apakah kepala pangkal bagi Islam ini? Maka dia beritahu, Rasul amri al-Islam, Islam telah sendiri pangkal bagi kesempurnaan hidup manusia. Bila kita ambil Islam, kita selamat. Bila kita ambil agama, kita berjaya. Tuan-tuan, tinggalkan agama, kita gagal. Sebab itu dalam hidup ni, pegang agama sungguh-sungguh. Anak kita bawa pada agama, hidupkan agama dalam masyarakat kita. Yang kedua, umudu as-salah. Tiang bagi agama ni semayang. Siapa jaga semayang, insya-Allah Ta'ala perintah yang lain dia akan jaga. Siapa yang cemerlang dalam solat, dia akan cemerlang dalam kehidupan dia. Sebab itu kena ambil jaga berat tentang solat. Masya Allah. Wadhirwatu sanami al-jihad, puncak ketinggian Islam adalah berjuang di jalan Allah Ta'ala, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini tinggi lah. Kemudian Nabi SAW beritahu, setelah kita dah buat semua benda, rukun Islam dah buat, tahajud dah buat, sedekah dah buat, Nabi kata, aku nak kabarkan kepada kamu satu benda yang paling penting. Ra'su bimilaki dzalika kulluh. Pemegang bagi semua itu, penyelamat bagi agama kita ni tuan-tuan, apa dia? Qultu bala ya Rasulullah, saya beritahu ya Rasulullah, khabarkan kepada aku. Maka Nabi SAW waktu itu pegang lidah. Nabi keluarkan lidah, Nabi pegang. Cakap ke anak murid dia, Sayyidina Muaz, Nabi tunjuk lidah dia, Nabi pegang, Nabi kata, kuf alaika hadha, kamu tahanlah lidah ini.
Masya Allah, daripada menyakiti ataupun buat kesalahan, apa-apa kesalahan yang berkaitan dengan dosa lidah. Masya Allah. Qultu ya Rasulullah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallam. Adakah setiap benda yang kita cakap ni akan dikira dosa ya Rasulullah? Kalau gitu banyak sungguhlah dosa kita. Muaz terkejut. Masya Allah, adakah percakapan kita ni semua akan dikira oleh Allah? Kalau kita boleh buat calculation, hari-hari kita catat, hari ni berapa banyak cakap benda baik, berapa banyak cakap benda tak baik. Sebab tu kena train tuan-tuan. Train bercakap benda baik. Benda tak baik ni dah selalu dah kita cakap. Cuma hari ni cuba ubah perkataan, bercakap benda positif, bercakap benda baik, tukar supaya lidah kita ni tak bercakap benda yang tak baik. Lidah kena train. Masya Allah. Maka Nabi SAW menjawab kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Saklat ka ummuk." Ini kalimah orang kata takkan benda tu pun kamu tak tahu wahai Muaz. Ya, Masya Allah. Dia kata wal yaqubun nas ala wujuhim illa hasaid alsinatim. Dosa yang paling banyak menyembamkan wajah manusia ke dalam lubuk neraka jahanam adalah disebabkan ketajaman lidah-lidah manusia. Sebab tu lidah ni tuan-tuan kena kontrol sungguh. Jangan sampai ada seorang pun terasa hati dengan kita. Kadang-kadang kita ni nak bercakap benda molek dengan dia, niat baik. Saya tak ada niat sungguh nak sakit hati siapa-siapa, tapi ada juga orang terasa. Sebab itu kita dalam cakap ni dah lembut, cari kata-kata yang lebih lembut lagi supaya tak ada orang kata berasa hati dengan lidah kita tuan-tuan. Sebab takut sangat tak perasan benda tu akan menimbulkan permasalahan untuk kita dalam akhirat nanti. Maka akhirnya orang yang banyak buat salah dengan orang, kebaikan dia diberi pada orang ni, diberi pada orang ni, dibagi pada orang ni, semua orang tuntut. Di hari kiamat nanti manusia tak nak duit dah. Kalau boleh dibayar, azab neraka tu boleh ditebus dengan duit, semua orang nak bagi duit. Tetapi di hari kiamat duit dah tak ada makna tuan-tuan. Yang waktu itu yang paling diperlukan oleh semua orang adalah pahala. Semua orang nak pahala. Hari ni kalau macam sekarang dekat dunia, no money, no talk. Kan? Kalau tak ada duit, jangan cakap dengan saya. Tak boleh sembang projek dengan saya. Tak ada duit. Kalau nak hutang-hutang, awal-awal lagi jangan bincang. Dekat pada masa nanti, no reward, no talk. Tak ada pahala, jangan cakap dengan aku. Nak cakap dengan kami, settle masalah ni, bagi pahala. Kan? Kalau kita nak settle mahkamah di luar, ada nak settle kes mahkamah di luar mahkamah, kena bayar duit. Ini nak settle kat luar mahkamah, bagi pahala, bagi semayang, bagi tahajud. Allahu Akbar. Dekat dunia kita tak rasa rugi lagi tuan-tuan. Dekat dunia ni sebab kita rasa kita tak nampak lagi akhirat, kita tak tahu lagi dahsyatnya neraka tu macam mana tuan-tuan, kita rasa tak apa kot bagi pahala kat orang. Sebab itu Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala satu hari didengar ada orang ngumpat dia. Masya Allah. Hari tu dia hantar nama dia, kamu bagi hadiah kat dia orang. Hasan dia kata, ini hadiah daripada tuan guru kami Sayyidina Hasan Al-Basri bagi dekat tuan. Kerana tuan hari ni bagi transfer pahala banyak sangat dalam akaun dia. Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan janganlah pula kita ni, ada setengah orang tu dia dah tahu orang nak mengumpat dia, dia sengaja buat bagi orang marah. Itu tak jadi tuan-tuan. Ada setengah orang mengumpat tu satu dosa, tapi buat orang nak mengumpat kita pun dosa juga. Kita yang buat hal sampai orang terpaksa, orang dah tak tahan dah ni. Bukan sekali, hari-hari dah ni. Dah jadi kebiasaan dia buat salah ni. Sampai orang kampung dah tak tahan, terkeluar juga mulut. Masya Allah. Tapi kalau kesalahan tu semua orang tahu, dia dah tak jadi mengumpat. Dah jadi dia sendiri yang buka salah tu. Jadi sebab itu tuan-tuan mulia, diberi pahala-pahala sehingga pahala dia dah habis. Sedangkan dosa dia dengan orang masih banyak lagi. Masih ada hutang dosa lagi. Akhirnya dosa orang dia kena ambil. Dosa orang dia ambil pun dalam akaun dia tuan-tuan, sehingga akhirnya tuan-tuan apa berlaku? Maka akhirnya dimasukkan dalam buku catatan dia, thumma turiha finnar. Akhirnya orang baik tadi dilemparkan ke dalam api neraka. Disebabkan dia dah tak ada pahala dan dosa penuh dalam buku dia. Sebab tu hari ni tuan-tuan, dalam kita buat pahala, dalam kita menyelamatkan diri daripada dosa ni, kena ada bijaksana. Kan? Kena ada kebijaksanaan. Sebab itu tuan-tuan mulia, sebelum kita mati ni, kita semua tak tahu bagaimana keadaan kita di alam akhirat. Sebab itu ulama kata nak selamatkan diri kita dalam perkara hal ni,
Yang pertama sekali tuan-tuan, kita semua kena doa pada Allah Ta'ala. Kan? Minta afiah. Afiah ni ada setengah orang, Masya Allah, menafsirkan makna afiah itu dengan sihat. Tetapi sebenarnya ulama-ulama tasawuf mengatakan makna afiah itu minta selamat daripada dosa, tuan-tuan. Masya Allah. Sebab itu Nabi ajar satu doa yang hari ini saya nak share dengan tuan-tuan. Satu doa daripada Nabi SAW, Nabi ajar kita. Hebatnya Nabi ni tuan-tuan, dia bukan sekadar mengajar kita macam mana nak beriman pada Allah, macam mana nak beribadah pada Allah, nak berzikir pun Nabi ajar, nak berdoa pun Nabi ajar. Kita tak reti nak minta apa pada Allah. Doa dia, Allahumma inni as'aluka aishatan naqiyatan wa maitatan sawiyatan wa maraddan ghaira makhziyin wala fadih. Ini doa paling penting tuan-tuan, kita kena amalkan. Allahumma inni as'aluka aishatan naqiyatan wa maitatan sawiyatan wa maraddan ghaira makhziyin wala fadih. Mudah-mudahan saya sedekah ke pagi ni tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan baca doa ni, tuan-tuan perempuan selamat di alam akhirat. InsyaAllah ta'ala saya dapat tumpang pahala. Dia kita kena cari pahala yang banyak-banyak. Ada orang buat pahala sikit-sikit, pahala runcit-runcit. Ini kita nak pahala besar-besaran ni, kita kena dakwah besar-besaran supaya semua orang amalkan, nanti amalan dia masuk dalam akaun kita. Itu orang bijak tuan-tuan. Saya tak kata saya bijak, Nabi lah paling bijak. Apa makna dia? Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah, aisyatan naqiyah, kehidupan yang suci. Mana afiah ni tuan-tuan, afiah kesihatan ni bukan sihat, pemeliharaan daripada Allah. Allah jaga kita daripada dosa besar, dosa kecil, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Kehidupan yang suci. Balik ke alam akhirat, tak ada kekotoran pun dalam kehidupan kita ni. Itu yang kita nak minta, selamat daripada dosa. Itu kehidupan yang suci tuan-tuan. Bukan senang. Nak selamat pada dosa ni bukan senang tuan-tuan. Masya Allah, hanya dengan pertolongan Allah je kita selamat. Bukan dengan sebab diri kita hebat, tak. Bukan kerana kita mengaji pondok, tidak. Bukan kerana kita ni orang alim, kita selamat, tak. Orang alim sebenarnya paling merisaukan tuan-tuan. Sebab kita banyak tahu, lagi banyak kita kena tanya di hari kiamat. Aisyatan naqiyah. Yang pertama, kita nak kehidupan yang bersih, suci. Tak ada masalah dengan siapa-siapa dah dengan orang masa kita mati itu. Mati dalam keadaan tak ada hutang dengan orang. Tak ada hutang dengan Allah Ta'ala. Wa maitatan sawiyah. Kematian yang sederhana. Mati kita ni mati sederhana. Macam wafatnya Nabi SAW. Kematian yang mudah. Allah Ta'ala jadikan mati kita tu mudah. Memudahkan orang, memudahkan kita. Ini yang kita nak minta ya Allah. Bukan mati yang payah. Mati yang kita nak keluar roh kita pun payah. Keluarga kita pun payah dengan kematian kita. Jadi susah, jadi complicated mati kita ni. Tak nak. Hidup kita bersih, mati kita mudah. Wa maraddan, dan orang kata kembali di alam akhirat nanti ghairu makhziyin, dalam keadaan tak dihinakan oleh Allah, wala fadih, dan tak dibuka aib kita di hadapan Allah Ta'ala. Kalau Allah buka aib kita di dunia ni, hanya orang Malaysia je tahu macam saya sebut tadi. Tetapi kalau Allah bongkar kesalahan kita di padang mahsyar, semua Nabi-Nabi tengok dosa yang kita buat tadi tuan-tuan. Dan orang yang paling kita malu, yang kita tak sanggup nak berhadapan dan kita tak nak didengar kesalahan kita adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak Nabi dengar dosa kita yang kita buat. Tuan-tuan yang mulia, sangat takut. Sebab itu kita kena amalkan doa ni. Sebab dengan doa ni Allah Ta'ala pelihara kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Diulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka aisyatan naqiyatan wa maitatan sawiyatan wa maraddan ghaira makhziyin wala fadih. Cuba amalkan setiap kali lepas sembahyang. Yang kedua tuan-tuan, insya-Allah banyakkan istighfar dan taubat pada Allah Ta'ala. Kalau boleh hari-hari sebelum tidur, cuba istiqamahkan 2 rakaat sembahyang sunat taubat sebelum tidur. Kan? Memang tak ada sunnah pun. Kalau kata mana dalil sembahyang sunat taubat sebelum tidur, tak ada. Tetapi Nabi SAW pernah beritahu dalam sebuah hadis, di mana-mana tempat kita buat dosa, dan sebelum kita tinggalkan tempat itu, kita sembahyang sunat 2 rakaat, melainkan Allah ampunkan dosa kita. Daripada situ ulama buat kiasan, dibenarkan kita ataupun digalakkan kita menunaikan solat sunat taubat.
Kalau tak boleh buat sebelum tidur, masa tahajud nanti. Kan? Kita bersambil-sambil sembahyang tahajud, sembahyang sunat taubat 2 rakaat, minta ampun di atas kesalahan kita. Satu kesalahan di luar agama, kesalahan biasa. Dalam kita doa amal agama ni pun, dalam kita buat madrasah, dalam kita buat masjid, dalam kita buat kebaikan bagi saluran pada mangsa-mangsa banjir, pun ada masa kita tersilap, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita menyalurkan bantuan pada orang ni pun ada yang tak tepat, ada yang salah. Jadi kita kena minta ampun pada Allah Ta'ala hari-hari, istighfar dan taubat. Dan kalau boleh tuan-tuan, mulai daripada hari ni kita kena berazam tahun baru ni, keazaman kita tak payah besar-besar, nak jaga mulut sudahlah. Nak jaga mulut kita, kalau boleh insya-Allah Ta'ala mulai tahun ini, kalau dengar orang mengumpat, orang cerita orang sekitar lari, ataupun kita taat, kita ubah topik lain. Bang, minta maaf ya, dalam masjid ni kita ubah topik lain boleh tak? Minta maaf. Bukan kenapa kita sama-sama nak jaga pahala kita, masya-Allah. Tak free-free kita bagi kat orang. Hari ni puas dah orang cakap, merangkaklah jumpa dengan saya di Padang Mahsyar esok. Dia bukan merangkak lagi dah, tuan-tuan. Di Padang Mahsyar tak ada istilah merangkak, kan? Kau nak minta halal dengan aku, merangkaklah jumpa aku esok di Padang Mahsyar. Tak merangkak dah, tuan-tuan. Dia bukan merangkak, dia nak pahala je, kan? Kita nak cari memang payah, nak jumpa bilion manusia. Nak jumpa macam mana? Pergi Mekah pun tak jumpa saudara kita. Kalau pergi haji, jumpa kat Mekah ya Ustaz, tak jumpa sampai balik. Bukan senang nak cari orang ni, Masya Allah. Kalau jumpa, saya nak pahala je. Kita no talk, tak ada benda lain, kita nak pahala saja. Jadi azam kita tahun baru insya-Allah nak jaga lidah, nak kontrol diri kita. Sebab apa tuan-tuan? Lidah ni adalah bukti pada hati kita. Kalau hati kita baik, mesti lidah kita baik. Kalau lidah kita tak baik, kadang kita cakap, kan, mak ni lidah je jahat, tapi hati mak baik. Setengah orang lah dia cakap, kan, saya ni mulut je jahat, tapi hati baik. Sebenarnya ulama kata lidah itu adalah dalil kepada hati, kan? Kalau hati baik, mesti lidah baik. Kalau hati jahat, mesti lidah jahat. Tak payah kita kata saya ni lidah je tuan kasar. Maklumlah orang sekian-sekian, orang negeri sekian-sekian memang kasar bercakap. Kasar tak apa, tapi jangan jahat. Kasar tak apa, kasar dah macam mana. Jadi tuan-tuan mulia, Masya Allah. Di samping itu tuan-tuan, Allahu Akbar, peluang kita hidup tahun baru ni tuan-tuan, inilah tahun yang paling banyak kita kena minta maaf dan minta halal pada orang. Jumpa kawan-kawan yang paling rapat dengan kita lah, kita kena banyak minta maaf, minta halal. Tapi kalau kita buat, yang pertama kita malu nak minta maaf. Tapi kalau kita buat, kawan kata apa hal pula ini, yuk semua minta maaf dengan semua orang ni, nak mati ke? Bukan nak mati, tapi saya tak nak mati dalam keadaan saya ada salah dengan siapa-siapa pun. Saya nak tutup, Masya Allah, ceramah pagi ini dengan kisah seorang imam yang sangat hebat yang bernama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam kita semua mazhab Syafi'i, orang Syria tuan-tuan, daripada kampung Nawa, Masya Allah. Imam Nawawi ni daripada kecil Allah jaga dia, tuan-tuan. Satu orang imam yang mana masa dia kecil dulu, kawan-kawan sedang bermain, tuan-tuan mulia, dia ni orang sangat banyak baca Quran daripada kecil. Kawan-kawan ajak main, dia tak nak main. Satu hari tuan-tuan, satu orang paksa dia main, suruh dia main juga, dia menangis sambil baca Quran. Tak naknya main, tak naknya buat benda-benda yang sia-sia, Masya Allah. Hari ni anak kita dengan handphone, Masya Allah. Bagi handphone senyap, bagi handphone berkumpul, Masya Allah. Senang mak buat kerja. Bagi satu handphone, anak 5 orang semua duduk, Masya Allah. Zaman dulu, anak nak bagi diam, bagi Quran, diamlah anak tadi, Masya Allah. Maka Imam Nawawi ni punya ayah dia jaga, nak jaga diri dia, agama dia, tuan-tuan. Setiap kali dia pergi belajar madrasah, mak ayah dia hantar dan bungkus makanan daripada rumah bagi dia makan. Sampai dia jadi cikgu, sampai jadi pengetua, masih lagi mak ayah hantar makanan. Kalau kita zaman sekarang ni kena ejek dah, tuan-tuan. Ini manja betul kau ni, sampai dah tua-tua pun mak ayah kena bungkus makanan. Tapi mak ayah Imam Nawawi, walaupun madrasah masak dah betul dah, pesantren pondok dia masak bersih, tapi dia nak anak dia makan makanan daripada ibu dia. Sampai Imam Nawawi jadi mudir madrasah, Madrasah Ashrafiyah, satu lagi madrasah yang lain, jadi pengetua.
Imam An-Nawawi rahmatullah alaih punya jaga diri dia tuan-tuan, jaga warak, jaga zuhud, jaga takwa. Dia tak ambil gaji walau sesen pun daripada dia mengajar ilmu agama. Masya Allah. Sebab itu kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz tak ambil ke share daripada orang buat YouTube Ustaz ni? Kan banyak orang nak rakam ceramah ni. Saya kata ambil lah, rakam lah. Saya tak akan buat YouTube saya sendiri. Banyak orang show, buatlah YouTube Maulana. Banyak orang nak tengok ni. Ni zaman TikTok ni pula, kalau buat duit, Masya Allah. Saya kata saya ni dah lah pahala tak banyak. Kalau saya nak cas pula ni, duit-duit kat orang ni yang duk rakam-rakam ni, Masya Allah. Di mana pahala saya di hari kiamat esok? Saya pun nak pahala juga. Orang amalkan, orang share ni. Walaupun saya sendiri tak buat, mudah-mudahan kawan-kawan yang rakam ni tolong buat, di share, Masya Allah, dia dapat pahala. Saya pun tumpang juga kalau ada orang dapat kebaikan. Adapun saya tak berani nak cas walau 1 sen pun. Sebab apa? Takut sangat kerja agama ni bukan ada bayaran pun. Tak boleh dibayar kerja agama ni. Pahala menanti kita di alam akhirat. Kalau kita dah ambil di dunia, dah tak ada pahala dari akhirat. Buat apa? Kita letih ni nak datang daripada Jerantuk ke Kuala Lumpur ni bukan mudah. Kan? Isteri saya semalam bungkus beg, sereka baju, nak datang sini. Kita datang sini tiba-tiba kalau niat kita bukan kerana Allah Ta'ala, di hari kiamat segala penat lelah kita, kan, tidur merata-rata tempat, tiba-tiba pahala tak ada. Sebab apa? Dah dapat di dunia. Jadi Imam An-Nawawi rahmatullah ta'ala, di antara rahsia keberkatan ulama dulu, macam Maulana Zakaria rahmatullah alaih Al-Kandahlawi, tuan-tuan, banyak mengarang kitab. Dan orang tanya dia, Tuan Guru tak nak ambil royalty ke? Ini buku-buku yang karang. Dia kata saya wakafkan semua ilmu saya pada semua orang Islam. Nak ambil, nak cetak, nak buat apa, buat. Saya tak ada ingin walaupun 1 sen pun daripada saya punya ni. Sebab saya takut, saya tak nak di alam akhirat saya tak dapat pahala daripada ilmu yang bermanfaat, yang sepatutnya ilmu ni jadi sedekah jariah untuk saya. Sebab itulah hari ni tuan-tuan, sebelum kita mati, salah satu daripada benda yang insya-Allah Ta'ala boleh membantu kita, siapa ada peluang untuk buat satu benda wakaf mewakili diri kita sendiri, buatlah. Imam Nawawi rahmatullah alaih, dia tak ada duit, dia wakafkan kitab dia tuan-tuan. Dia halalkan kitab Matan Arba'in, kitab Riyadhus Salihin, kitab Syarah Muslim, kitab Majmu', kitab Bustanul Arifin. Banyak karya-karya Imam Nawawi. 1 sen pun dia tak ambil duit daripada kitab dia mengarang. Berkat dia tak ambil ni tuan-tuan, Allah tukar ilmu yang tak dibayar dengan duit ni tuan-tuan, Allah tukar dengan keberkatan ulama buat kajian. Tak ada satu rumah pun orang Islam di dunia, melainkan pasti dalam rumah kita, dalam masjid kita, dalam perpustakaan kita, mesti ada kitab karangan Imam Nawawi rahmatullah alaih, sama ada kitab Matan Arba'in, atau kitab Riyadhus Salihin, atau kitab Syarah Muslim, atau kitab Al-Majmu'. Ini tanda Allah dah terima ilmu dia dekat dunia sebelum di alam akhirat. Dah nampak dah petanda dia. Tuan-tuan boleh, kita pun sama juga. Saya teringat seorang, Masya Allah, seorang haji yang bernama Haji Muda, tempat saya belajar tahfiz dulu tuan-tuan, di Kuala Terengganu, di Kubang Pujuk sana tuan-tuan. Masya Allah, dia ni seorang kaya tuan-tuan, seorang yang sangat kaya. Satu hari tuan-tuan ni nak pergi buang air kecil di masjid. Waktu itu ada jemaah lah daripada Pakistan datang tengah buat majlis pengajian hadis masa tu. Jemaah tadi jemput dia masuk dalam, duduklah sekejap dalam majlis kami walau 2-3 minit. Dia pun tak ada niat apa, duduk dengar orang baca hadis tentang kelebihan Quran, kelebihan itu, kelebihan ini. Balik ke rumah dia bertukar minda. Tanah saya sekeping dekat kawasan Serada tu, saya ingat nak tukar daripada buat projek perumahan, saya nak buka madrasah tahfiz. Ini orang cerdik akhirat tuan-tuan. Dia pun buat keputusan tukar. Daripada tahun 82, ini tahun 2023. Agak-agak berapa tahun dah tuan-tuan? 82, 92, 2002, 2022, 2023. Berapa tahun? 40 tahun. Tuan-tuan yang mulia, daripada hari itu dibuat madrasah sampai hari ini, sekitar 400 orang pelajar yang baca Quran hari-hari. Ada yang baca 10 juz sehari, ada yang baca 30 juz satu hari, ada pelajar baca 5 juz satu hari, ada pelajar baca 3 juz sehari. 3 juz ni paling kurang.
Yang budak yang lemah akan baca 1 juz satu hari. Orang baca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Bayangkan kalau 400 orang baca Quran satu hari. Saya kata ini haji ni duduk goyang kaki dalam kubur, Masya Allah. Kan? Kalau begitu keadaan dia tuan-tuan, insya-Allah banyak mana pun dosa kita buat dengan orang, kurang-kurang kalau potong-potong tu adalah lagi tuan-tuan. Memang nak potong tu banyak nak kena potong. Kan? Kita tengok rupanya mati dah kawan tu. Tak ada minta maaf dengan dia, banyak mengumpat dia itu. Macam mana tuan-tuan? Kita mengumpat-ngumpat dia, tiba-tiba pagi esok dengar mati. Allahu Akbar, macam mana ni? Tak sempat minta maaf dengan dia ni. Ya Allah. Allah Ta'ala tak ambil tanggungjawab. Dekat hari kiamat nanti dosa dengan manusia, Allah Ta'ala tak ambil tahu. Itu kamu dengan dia. Kamu selesaikan dengan dia. Allahu Akbar. Itu yang susah. Jadi kurang-kurang kita dah buat tu, sedekahkan sikit pahala kepada orang yang pernah kita buat salah dekat dunia ni. Jadi Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, sebelum dia meninggal dunia pada usia 40-an tuan-tuan. Lebih kurang macam umur besar saya ni tuan-tuan, masya-Allah. Saya ni tuan-tuan janggut je putih, tapi umur muda lagi, masya-Allah. Baru 44 tahun tuan-tuan, masya-Allah. Jadi tuan-tuan mulia, pada usia 40 tahun Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, dia sebelum wafat dia sempat menunaikan haji, masya-Allah. Umur 40 tahun dah dapat buat haji muda lah juga. Tuan-tuan yang mulia, balik daripada menunaikan haji, masya-Allah, kita nak mudah-mudahan kita umur kita pun jadi macam Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, tutup pengakhiran hidup kita dengan yang terbaik. Tak ada masalah dengan siapa-siapa. Sebelum dia meninggal balik haji, dia ziarah semua cikgu-cikgu dia, guru-guru dia, masyayikh yang pernah mengajar dia, mengajar muqaddam, mengajar Quran, mengajar apa, semua jumpa cikgu-cikgu dia, masya-Allah. Semua minta halal ilmu daripada guru-guru. Dan yang terakhir sekali sebelum dia meninggal dunia, Imam Nawawi jumpa semua kawan baik dia. Sebenarnya selalu kawan baik dia lah yang banyak kita mengumpat, tuan-tuan. Aku paling banyak dulu kata engkau lah masa zaman belajar dulu. Aku ngumpat engkau banyak. Masa tu nak minta maaf, tuan-tuan. Mood tengah baik, dia boleh maafkan kita. Jadi kalau mood tengah tak baik, kau cerita kat aku, kau mengumpat aku, tak apalah, kau nak kata aku, katalah, aku minta maaf. Kalau kita dah minta maaf, dia tak maaf, tuan-tuan, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kita. Asalkan kita kena berani minta maaf, Masya Allah. Dengan orang yang kita kenal bolehlah. Tapi kalau pemimpin atasan kita mengumpat, tuan-tuan, bila nak jumpa? Bila nak jumpa Perdana Menteri, bila nak jumpa Timbalan Perdana Menteri, bila nak jumpa menteri tu, menteri ni, tuan-tuan, bila nak jumpa tuan guru ni, tuan guru ni yang kita pernah cakap tentang keburukan dia. Sebab itu kalau boleh jangan ulas sangat isu-isu yang kita tak tahu. Jadi Imam Nawawi sebelum mati, dia jumpa semua kawan-kawan, minta maaf daripada semua orang. Akhirnya Allah telah ambil nyawa dia, meninggal dunia dalam keadaan usia muda, meninggalkan khazanah ilmu yang banyak dan tak ada salah dengan siapa-siapa. Kita tengok orang yang hidup di dunia ni, mulut dia tak menyakiti orang, selalunya mati dengan husnul khatimah. Matinya mesti mati kematian yang sangat mencemburukan, tuan-tuan, masya-Allah. Jadi kali itu insya-Allah mudah-mudahan sama-samalah kita azam. Yang bercakap ni pun bukan berarti dah selamat, tuan-tuan. Jangan ingat kami ni dah selamat. Kita semua selagi hidup ni belum ada jaminan. Kadang-kadang kita tak nak buat dosa pun tiba-tiba terbuat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau boleh tak nak benda tu berlaku pun terjadi juga, tuan-tuan. Sebab tu kita kena sentiasa merasakan diri kita ni bersalah, sentiasa diri kita lemah, selatih minta maaf dengan orang, minta ampun kalau saya ada salah dengan tuan ya. Selama kita berkawan, selama kita berkenalan, tolong maafkan saya. Saya tak nak sangat balik ke alam akhirat, nanti kita bergaduh di alam akhirat. Kita tak nak balik dalam keadaan kita kalau bermasam muka di dunia ni pun kita dah tak selesa, apatah lagi nak bermasam muka di alam akhirat. Lebih-lebih lagi lah kita tak nak. Mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa pada Allah Ta'ala yang boleh bantu kita selamatkan diri kita daripada kejahatan lidah, kerosakan amal kita, takut sangat muflis. Mudah-mudahan Allah jaga pahala kita sampai ke alam akhirat. Sebab bagi wali-wali Allah, dia kata nak buat pahala senang, tetapi yang paling payah adalah nak jaga pahala itu supaya kekal, tak dihabiskan, tak dimusnahkan, tak dimufliskan pahala kita di alam akhirat. Itulah mudah-mudahan Allah telah selamatkan kita. Mohon ampun dan maaf sepanjang penyampaian saya kalau ada kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah, diafiahkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah daripada dosa besar, dosa kecil, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia, dosa yang berkaitan dengan anggota tubuh badan kita. Allah jaga mata kita, Allah tolong jaga lidah kita, Allah tolong jaga telinga kita, Allah filter hati kita. Allah telah pelihara
amal kita supaya tidak binasa di alam akhirat nanti. Semoga Allah telah terima majlis kita pada pagi ini. Semoga Allah telah jadikan tahun 2023 tahun yang paling kurang kita buat dosa, terutama dengan manusia. Tahun 2023 adalah tahun yang paling indah dalam hidup kita, yang paling banyak kita buat kebaikan, paling banyak kita memaafkan orang, paling banyak kita minta maaf daripada orang. Tahun yang kita dapat kontrol lidah kita, sentiasa menyenangkan hati manusia, memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman. Itu juga adalah kebaikan yang paling besar. Sebelum kita mati, Allah jadikan kita orang yang paling banyak bagi manfaat kepada manusia, bagi manfaat pada ummah. Sebelum kita mati, Allah telah gunakan kita untuk kerja-kerja agama, kerja-kerja masjid, memakmurkan majlis ilmu, mengindahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kembali menghadap Allah taala, Allah taala bersihkan kita semua daripada kesilapan dan kesalahan. Allah jadikan mati kita mati yang mudah, dan di alam akhirat Allah telah tidak malukan kita di hadapan sekalian makhluk Allah taala. Allah terima kita menjadi ahli syurga insya-Allah. Amin amin rabbil alamin.